Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi aku, Khairul Anwar Mat Nasir kat channel aku. Tapi korang hari ni jangan terperanjat pula, sebab hari ni spot aku jauh berbeza daripada spot-spot yang sebelum ni. Kalau spot-spot yang sebelum ni kita di ulu sungai, di Lombong ataupun di spot-spot casting lah. Tapi hari ni aku bawakan korang satu spot anti kumpau. Memang takkan kumpau sebab kita tak turun casting hari ni. Okay? Kita akan buat preview ataupun tutorial macam mana untuk menyediakan satu hidangan Korean meal yang dipanggil odeng. So aku ditawarkan oleh Omason Negeri Sembilan, seperti yang aku maklumkan dalam status sebelum ini. Aku ditawarkan oleh Omason Negeri Sembilan untuk satu bentuk kerjasama ataupun berkolaborasi bersama Omason Negeri Sembilan. Mereka tawarkan tawaran sponsor barangan Omason seperti produk makanan odeng lah. Yang paling aku minati ialah odeng. So mereka tawarkan sponsorship untuk makanan odeng ini kepada aku, untuk aku bawa dalam trip-trip memancing yang besar seperti trip Candak Sotong, trip jigging. InsyaAllah aku akan turun bulan 8 ni di Johor. So aku akan bawa produk odeng ni untuk buat preview dan aku makan odeng atas boat, ataupun kita buat video masak dan makan odeng atas boat. InsyaAllah doakan bentuk kerjasama ini berjaya. Okay, update status guys. Status jumlah tontonan aku sudah mula melebihi 310 jam. Alhamdulillah. Aku ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyumbang jumlah tontonan. Jadi sekali lagi aku ingin maklumkan bahawa channel ni masih dalam misi untuk mencapai 4000 jam tontonan, sekaligus membolehkan aku dapatkan password daripada Google AdSense. Dan aku berjanji sekiranya berjaya aku mendapatkan gaji pertama melalui channel ini daripada YouTube, seluruh gaji pertama YouTube itu aku akan sumbangkan ke rumah anak-anak yatim, insyaAllah. Jadi aku doakan agar semua yang terlibat dalam misi ini dipermurahkan rezeki, diberi keberkatan usia dan dipermudahkan urusan seharian, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kita terus. Alright. Okay guys, seperti yang korang nampak kat sini. Okay, produk yang aku maksudkan tadi ialah Omason Odeng Kimchi Flavor. Okay, korang boleh tengok ada sijil halal kat sini. Okay, insyaAllah halal. Okay, dijamin halal 100%. Ini ialah produk Muslim. Okay, pastinya mereka akan mengutamakan status halal itu. Alright, so korang boleh tengok ataupun korang boleh follow dekat IG ataupun FB diorang, Omason. So kerjasama ini aku terlibat bersama Omason Negeri Sembilan. Aku bukan melalui Omason HQ, tapi aku terlibat dengan Omason Negeri Sembilan, iaitu stokis mereka lah di Negeri Sembilan. Okay, so ini produk yang ditawarkan. So satu pack ni telah dibungkus cantik. Okay, kalau korang tengok, packing dia memang cantik lah. Packing dia memang sesuai untuk dipasarkan di hypermarket. Dan aku dimaklumkan Omason kini telah berjaya memasarkan produknya ke Tesco dan ke beberapa hypermarket yang terkemuka di dalam negara lah. Okay, kita doakan Omason agar sukses. Alright, so packing dia memang sesuai untuk disimpan dalam peti sejuk, dan memang digalakkan korang agar menyimpan odeng ni dalam peti sejuk di bahagian beku lah. Okay, agar menjamin kesegaran. Alright, so satu beg ni aku dimaklumkan ialah berharga RM18. Okay, nanti aku akan attachkan macam mana kalau korang nak order ataupun bagaimana pesanan boleh dibuat melalui WhatsApp dan COD. Alright, so ini kita punya barang utama lah, ataupun bahan-bahan utama. Alright, so selain pada itu, kalau korang nampak ini Maggi Serda. Okay,
So kalau korang biasa makan dekat kedai tom yum Thailand, ataupun korang pernah pergi Thailand, ataupun korang memang berasal daripada Kelantan, lebih-lebih lagi di bahagian sepadan dan Panjang, okey, korang pasti familiar ataupun dah biasa tengok Maggi jenama Sedar ni. Okey, ini aku bawa masuk daripada Thailand. Alright. So memang korang payah nak dapat lah dekat sini. Kenapa aku gunakan Sedar ni? Okey, nanti aku akan bagi tahu dalam video. Alright. So ni Maggi. So kita akan tambah sedikit paste ataupun perencah tom yum, okey, untuk menambahkan lagi kepekatan dan kepedasan, sebab aku ialah anak jati Negeri Sembilan. So lidah aku memang membesar dengan cili api. Okey. So kepedasan ialah memang pilihan aku. So siapa yang tak nak pedas, korang tak payah tambah lah. So memang dalam sos odeng yang disediakan ataupun yang dibekalkan dalam packing tadi, okey, yang ni sos ni dah cukup lah untuk orang yang tak biasa pedas. Tapi kalau siapa yang lidah membesar di Philadelphia, okey, Philadelphia, atau kata nama saintifiknya Kuala Pilah lah, so mereka pasti tidak cukup dengan tahap kepedasan ini. Kita perlukan perencah tom yum. Alright. So kita perlukan side dish ataupun bahan-bahan tambahan. Alright. So aku tambahkan berbola ikan, ketam dan lain-lain lah. Ini terpulang pada selera masing-masing lah korang. Alright. Okay, so kita akan mulakan lah tutorial macam mana kita nak start masak odeng. Okay, hari ni aku bersama Master Chef, Master Chef Elias orang rumah aku. So dia lah yang sediakan. Aku akan tengok dulu. So nanti aku akan praktiskan dekat atas boat nanti. Tapi apa yang aku fahami ataupun apa yang aku nampak, penyediaan odeng ni mudah saja, macam kita sediakan Maggi sebenarnya. Benda ni ialah fast food. Alright. So mula-mula kita masukkan air ataupun panaskan air. So kalau korang nak bawa di atas boat, korang dah ada dom ataupun dapur instant kan. Jadi memang boleh disediakan lah sekiranya kita ada api, bekalan api. So makanan ni pun bukan sekadar boleh dibawa ke trip-trip memancing atas bot kan. Pada pandangan aku, ianya juga sesuai kalau korang bawa ke trip-trip hiking, okay? Hiking ataupun pendakian bukit-bukit dan gunung-gunung. Kerana menjadi trend sekarang ni kan. Ramai anak-anak muda ataupun orang ramai dah mula hiking untuk macam-macam lah, untuk riadah, untuk tengok pemandangan di puncak bukit ataupun puncak gunung. Okay? So ia juga sesuai dibawa sebagai menu ataupun makanan korang dalam trip tersebut, sebab penyediaannya, langkah-langkah penyediaannya amat mudah dan amat segera. Okay, so kita tunggu air mendidih sebaiknya. Jadi terpulanglah tahap jumlah air itu terpulang pada korang punya masakan lah. Kalau korang makan sampai 20 orang, perlukan banyak lah. Tapi kalau korang makan 2 orang, seorang, yang korang pergi penuhkan kuali satu tempayan tu, nak apa kan? Itu masalah lah korang. Jadi takkan itu pun aku nak tentukan berapa jumlah air yang korang betul masuk ke tak. Jadi korang fikirlah sendiri. Sebab kata Nabil, kau fikirlah sendiri. Okay, sementara tunggu air mendidih kan, so aku preview sikit. Dalam packing tadi yang aku tunjukkan tadi, so satu pack ni berharga RM18, korang boleh beli. Okay, nanti aku attachkan dalam description. So dalam packing ni tadi terdapat sos kimchi. Okay, kalau korang peminat K-pop ataupun peminat drama Korea, takkan korang tak tahu kimchi je tak? Jadi macam para angler kan, ya, ini khas untuk para angler lah. Sebab angler dia tak peduli pasal drama Korea ni semua. Okay? So angler dia tahu nama gewang, jenama gewang semua kan. Jadi para angler dia mungkin tak familiar dengan kimchi. So apa yang boleh aku bagi tahu, kimchi ni ialah sejenis jeruk Korea. Okay? Kimchi ni dia diperbuat ataupun disediakan dengan campuran sayur kobis. Okay? Sayur kobis diperam dengan sos. Okay?
Jadi dan dijadikanlah jeruk. Jadi dekat Malaysia kita panggil jeruk sebenarnya. Sampai dekat Korea nama dia kimchi. Nampak macam apalah, macam gempak lah nama tu, kimchi. Tapi kalau tukar nama kampung dia, jeruk je pun. Kan apa? Apa yang nak pelik sangat? Okey, jeruk. Ini jeruk ni. Jadi jeruk ni kita akan campur, kita akan masukkan dalam air lah. Jadi selain pada kimchi sauce, dalam pack tu tadi juga disediakan ni lah dia, odeng dia. Jadi macam sate ikan lah, macam sate ikan. Ada berapa batang 2, 4, 6, 8, 10 batang. So ada 10 batang dalam pack ni tadi, berharga RM18 kan. So inilah yang akan kita makan dengan sos kimchi tadi. Okey. So itulah yang terdapat dalam pack tadi. Okey. Sementara ini dia, okey, kalau kau tengok lepas tu mungkin ada yang bertanya, apa benda dalam air 3 keping hitam tu kan? Nanti aku nak tengok apa nama dia. Sebab nama dia nama Korea kan. Aku tak tahu sangat nama Korea ni. Aku tahu Korea ni Hyundai, Kia. Tu aku tahulah nama Korea kan. Selain pada tu aku tak tahu. Jadi dia dipanggil Cap. Cap, K-E-L-P, Cap. Cap ni macam, kalau macam kita masak di Malaysia ni, macam dia punya asam keping lah. Dia kurang macam tu lah asam keping dia. Tak silap aku cap ni rumpai ke apa ke, macam tu lah. Kalau tak silap aku lah. So aku nampak dia punya fungsi dia ataupun peranan dia ialah sebagai asam keping lah kalau kita masak gulai. Kalau di Kuala Pilah tu kita nak masak gulai kena bubuh asam keping. Kalau tak ada asam keping, kira gulai ke tu gulai tak cukup sifat lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Jadi masukkan cap tadi bersama air, didihkan dulu. Alright. Jadi oleh kerana pack Omason odeng tu hanya ada sate dia dan sos dia, maka aku ambil langkah tambah lagi dia punya side menu. So side menu dia yang selalu aku gunakan ialah ni lah, crab stick lah. Okay, crab stick antara pilihan utama, crab stick lah yang sesuai. Kalau korang makan biasa makan steamboat, mesti korang tahu kan apa menu-menu yang sesuai untuk dalam tu. Jadi konsep dia ialah konsep steamboat lah. Okay? Cuma dia ada kelainan rasa. Kalau korang cuba, aku sarankan korang cuba odeng ni. Memang dia ada kelainan rasa. Kalau kita biasa makan tom yum, kita biasa makan steamboat, okay? Memang dia seolah-olah steamboat dan tom yum. Tapi Omason ni menjanjikan satu kelainan rasa yang memang kita rasa kalau kita makan tu kita berada di Korea. Macam tu kan. Sebab aku pun berpeluang jugalah pernah menjejakkan kaki di Incheon kan. Jadi bila aku makan odeng Omason ni, aku macam teringat balik yang aku berada di Incheon. Okay. So macam itulah lebih kurang kelainan rasa dia. Jadi korang janganlah percaya sangat apa yang aku cakap tu. Cuma ambil sekadar hiburan kita lah kan. Okay. Tapi aku janji dan aku pasti kalau korang rasa Omason odeng ni, korang akan rasa kelainan yang disediakan oleh Omason. Okay. So air dah mula mendidih. Jadi master chef kita akan masukkanlah kimchi sauce tadi. Okay. So kita boleh masukkan kimchi sauce. Sebenarnya kalau korang nak masukkan bersama-sama air sejuk tadi yang belum mendidih pun boleh. Tak ada menjadikan satu dosa besar ataupun kalau bak kata orang muda sekarang ni kan, tak dosa pun. Tak ada kena hukum penjara pun. Tapi bagi aku kalau korang masukkan masa air sejuk, dia punya sebati tu tak sama macam korang masukkan masa air panas. Okay? Bila kita masukkan dia bila dah panas, dia punya sos akan terus menyerap sebati dengan air. Tapi kalau korang masukkan masa dia sejuk, dia takkan masuk menyerap. Sebab itu kalau kita buat teh, kenapa kita tak masukkan teh tu masa sejuk kan? Kita masukkan teh tu air masa panas. Macam itulah juga dia konsep dia. Walaupun aku ni minat mancing dan casting kan, tapi apa yang korang tak tahu, aku pun minat masak juga. Dan aku faham juga selok-belok memasak ni. Cuma kemalasan aku untuk memasak tu lebih tinggi lah daripada aku nak pergi memancing.
Okey. Okey, so selepas kita masukkan kimchi sauce, kita masukkanlah paste ataupun perisa tom yum tadi. Okey. Tapi kalau korang tak kuat pedas ataupun tak nak pedas, korang jangan masukkan perisa tom yum. Cukup sekadar sos kimchi tadi. Sebab sos kimchi tu dah pedas dah, tapi pedas dia pedas ala-ala K-pop lah. Korang tahulah ala-ala K-pop macam mana, lidah K-pop kan. Macam siapa yang lidah Philadelphia, okey. Macam Philadelphia, Chicago, Santiago, San Francisco, dia tak cukup dengan sekadar pedas K-pop. Dia perlukan satu pedas yang kira berapi lah. Okay? So apa yang aku boleh sarankan, korang tambah ikut sesedap rasa. So macam yang aku buat ni, satu pack ni selalunya boleh makan untuk 5 orang lah. Tapi kalau siapa yang kuat makan, kalau makan nasi pun 3 pinggan, memang satu pack ni untuk dia seorang ni lah. Okay? Kalau nasi dia makan 3 pinggan, satu pack ni untuk dia seorang. Tapi kalau nasi dia makan hanya semangkuk, satu pack ni boleh makan lah 3 ke 5 orang. Okay? So tunggu dia mendidih lah. Sambil dia mendidih tu korang kacau lah. Tapi tak payahlah kacau macam korang gayakan macam nak gayakan action popper GT Kerbau kan. Janganlah macam tu sangat. Okay. So dia dah mula mendidih. Jadi garam dengan apa, korang kena adjust juga sebenarnya bila korang dah start tambah paste tom yum dan tambah dia punya side dish ni. Sebenarnya garam ialah antara perkara utama lah dalam masakan kan. Jadi garam korang kena adjust sesuka rasa. Jadi korang masukkan lah. Jadi sementara tu korang boleh sediakan macam ni. Okay. Korang potong dia punya crab stick tadi, fish ball semualah, ada tahu. Jadi boleh masuklah terus campur. Ni jenis semua boleh celup sekali lah. Tu ada plastik masuk tu. Keluarkan plastik. Korang jangan masak sekali plastik, sebab plastik ni bahaya tau. Kalau arwah wan aku cakap dulu, lombu makan plastik pun kuih. Ini kan orang. So, kita orang pilah dia tahulah. Okay? Lombu makan plastik pun kuih, ini kan orang. Janganlah pula korang nak diet nak kuih korang makan plastik. Mampu. Okay? Itu bukan aku saranan aku. Kalau korang nak kuih, korang kena exercise, diet dengan seimbang, bukan makan plastik. Okay. So just campur ikut selera masing-masing. Kalau korang suka udang, korang masuk udang. Kalau korang suka ketam, korang masuk ketam. Macam kalau dalam trip memancing aku nanti, aku plan aku nak turun Jenggo dekat Sungai Timun kan. So udang galah yang aku dapat tu aku akan masukkan sekali dalam odeng ni. So nanti kita akan makan sekali dengan udang galah lah. So dia lebih kurang rasa udang galah tom yum lah, macam tu lah. So tu plan aku nanti. Aku akan buat review di Sungai Timun insyaAllah. Dan kemudian nanti insyaAllah bulan 8 nanti sepupu aku ada ajak turun ke Tanjung Leman ataupun di Johor, di negeri Johor, di area-area Tanjung Leman kan. So sepupu aku ada ajak turun ke sana bulan 8 nanti. So insyaAllah aku akan bawa odeng untuk preview ke atas boat. Kemungkinan kalau ada rezeki dapat ikan di sana, so ikan fresh tu aku akan masukkan dalam odeng ni sekali dengan odeng lah. So kita akan boleh rasa lah. Jadi kelebihan pemancing ni dengan orang-orang yang tak turun memancing ialah dia orang makan ikan segar. Kalau macam ada kawan aku seorang ni, Awe kan, aku panggil dia Awe kan, dia sekarang ni ialah setiausaha kehormat PD kayak fishing ke, tak silap aku. So dia tengah gila main kayak lah sekarang. So bak kata Awe, ikan kat pasar tu ikan busuk. So dia tak makan. Dia makan hanya ikan yang naik bawa pancing je. Itu bak kata Awe. Tapi itu sekadar gurauan lah, korang jangan ambil hati lah. Pemancing ni dia orang punya gurau dia memang kasar sikit. Tapi itulah yang akan mengeratkan silaturahim antara kita. Okay. So kelebihan pemancing ialah dia orang dapat makan ikan segar lah, betul-betul segar kan. So dia punya ikan segar ni manis dia lain macam guys. Kalau korang pernah rasa ataupun kalau korang nak tahu, tangkapan yang baru naik ni macam udang, ikan, dia punya manis dia memang korang takkan dapat kalau korang hanya beli di pasar. Walaupun korang beli dekat JT cakap tu ikan baru, sebenarnya ikan tu dah mati 2-3 hari.
So dia takkan ada rasa manis dia yang macam ikan ataupun udang yang korang baru naik hasil pancingan korang sendiri hari tu. Jadi kalau korang nak rasa macam mana manis ni, korang kena turun lah. Jadi kalau korang nampak Master Chef ada masukkan Maggi kan. Ini fungsi Maggi sedar tu. Kenapa aku gunakan Maggi sedar ni? Sebab Maggi tarik ni, dia adalah sejenis Maggi tarik. Maggi sedar, Maggi Thailand ni, dia sejenis Maggi tarik. Jadi dia lambat kembang guys. Dia boleh kata dia tak kembang. Kalau korang gunakan Maggi biasa, korang masukkan hanya baru berapa minit dia dah kembang besar ibu jari. So aku tak minat makan Maggi macam tu. Dia besar ibu jari kan. Jadi kerana itu aku akan bawa masuk ataupun bawa balik bila aku balik Kelantan, Maggi sedar. Tapi apa yang aku boleh sarankan, kalau korang tak dapat cari Maggi sedar, korang cari Maggi Chef. Jenama Maggi Chef, ada gambar, tak silap aku ada gambar Zizan, ada gambar Chef Ismail. Korang cari Maggi tu. Maggi tu hampir sama dengan kualiti dia dengan Maggi sedar Thailand ni. Dia lambat kembang. Okay? So sebab itu aku masukkan Maggi yang jenama sedar ni. Tapi kalau korang suka Maggi yang kembang-kembang besar ibu jari kaki, itu terpulang lah, aku tak suka. Okay? So sekarang kita masukkan, akhir sekali ialah kita punya sate odeng. Jadi sebenarnya sate odeng ni konsep dia celup-celup makan, celup-celup makan. Hampir sama macam korang nampak di steamboat. Okay? Kalau biasa makan di steamboat macam di Korea punya steamboat yang terkenal ialah Seoul Garden kan. So hampir sama. Tapi Seoul Garden satu kepala RM80. Kalau korang beli odeng daripada Amazon ni, korang hanya bayar RM18 dah boleh dapat dah. Hampir sama dengan Seoul Garden. Okay? So inilah dia odeng kimchi. Okay? Menu Korea diadaptasikan daripada Korea tapi telah diubah supaya halal, halalan thayyiban. Bak kata orang kan, halalan thayyiban. Jadi insya-Allah kita akan buat preview makan sebentar lagi ni. Okey, ini dah siap dah ni, ini dah masak dah ni. So inilah dia oden Amazon, oden kimchi. Alright, okey guys, kita jumpa kat meja makan ni guys. Alright, so hari ni semua makan cara Korea kan. Masing-masing dah ada chopstick masing-masing kan. Okey, tunjuk chopstick. Oh, wah, macam lah tahu pakai chopstick kan. Alright, so kita boleh rasalah oneng. Okey, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana razaqna wa qina adzabannar. Ya Allah, berkati dalam rezeki Kau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari azab neraka. Amin. Put ya kan. Untuk makan semua jangan lupa kalau nak makan baca doa. Okey. Nah. Alright, jemput makan semua. Jemput makan semua. Sedap tak? Sedap. Panas. Sedap tak? Sedap. Tunjuk sikit. Jemput makan guys. Jemput makan guys. Okey guys. So macam yang korang nampak, inilah dia sate odeng yang memang tersedia dalam pack tu. Okey. So aku akan tunjukkan review macam mana rasa dia. Okey. Sate odeng ni dia ialah sejenis campuran tahu lah, tahu dengan ikan kan. So rasa dia memang sedap lah. Dan memang sesuai lah untuk kita pergi trip memancing yang perlukan masa, yang tak perlukan masa untuk masak kan. Sebab kita akan fokus dengan aktiviti memancing kita kan. Jadi kita perlukan satu hidangan yang boleh dikatakan mudah untuk masak dan segera. Jadi inilah pilihan yang aku rasa agak baik untuk korang consider atau pertimbangkan sekiranya korang merancang untuk turun ke trip-trip candat, trip-trip jenggo ataupun trip-trip jigging kan. Jadi aku sarankan ialah odeng kimchi. Memang sedap. Okey. Okay, buat makan.